Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به تسري وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung lagi kitab Risalah Tauhid uh, 115 Rumi Jawi 71. Kita membahaskan tentang sifat yang wajib bagi Rasul, iaitu yang ketiga at-tabligh. At-tabligh, balagha, baligh. Kita panggil baligh, sampai umur. Baligh tu sampai. At-tabligh, menyampaikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. At-tabligh yang ketiga adalah makna at-tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa-apa yang dititahkan Allah kepada sekalian makhluk. At-tabligh itu menyampaikan, iaitu Rasul menyampaikan apa yang dititahkan Allah Ta'ala. Perintah-perintah Allah disampaikan kepada Rasul. Perintah-perintah Allah kepada makhluknya, kepada hamba-Nya, disampaikan melalui Rasul yang kita panggil wahyu. Jadi kita dapat tahu apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, apa yang harus, apa yang wajib. Semuanya kita dapat tahu melalui Rasul. Kita dapat tahu apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah sunatkan, apa yang Allah haruskan, makruhkan, dan apa yang Allah haramkan. Kita dapat tahu melalui Rasul. Kita tak boleh tahu direct, kita mana terima wahyu. Maka kita perlukan seseorang yang menerima wahyu, iaitu para Rasul. Para Rasul yang menyampaikan dekat kita apa yang Allah nak bagi kita tahu. Apa yang Allah nak sampaikan, Allah sampaikan melalui Rasul. Perantaraannya Rasul. Rasul ni dia kerja menyampaikan aja. Dia menyampaikan sahaja. Dan dia tak sembunyi langsung. Apa yang disuruh untuk sampai, dia sampaikan.
Apa yang Allah suruh sampaikan, maka dia akan sampaikan. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedang ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Liya'lama'an qad ablaghu risalati rabbihim. Allah mengetahui bahawasanya rasul itu menyampaikan. Ablaghu, menyampaikan. Jadi rasul ni menyampaikan. Menyampaikan apa? Maka hakikatnya mengajar rasul-rasul itu, rasul ajar kat kita apa yang dia terima wahyu, dia akan ajar kat kita apa yang Allah nak titahkan pada kita, maka rasul bagi tahu kita akan sekalian manusia, sekalian umat rasul tu, syariat Allah Taala. Apa yang boleh, apa yang tak boleh lah, halal haram, sah batal. Kerana menunjukkan mereka kepada kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Kenapa Rasul bagi tahu syariat dekat manusia? Kenapa Rasul bagi tahu syariat dekat kita? Dekat umat dia? Kerana Allah yang titahkan suruh Rasul bagi tahu syariat tu dekat kita. Buat apa kita nak tahu syariat tu? Syariat yang daripada Allah tu buat apa? Menunjukkan supaya kita ni dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Rasul pun menyampaikan. Bila Rasul menyampaikan, kita tahu. Kerana itulah at-tabligh adalah menyampaikan. Menyampaikan ni kita dah ulang banyak kali. Dari sudut apa maksud menyampaikan? Adakah Rasul menyampaikan sama macam kita menyampaikan? Tak sama. Adakah Rasul menyampaikan tabligh sama macam cikgu dekat sekolah menyampaikan? Tak sama. Dari sudut hukum tu tak sama. Abi ramai kan duk menyampaikan? Samalah dengan Nabi. Tak sama. Kerana apa? Samalah macam siddiq amanah. Begitu juga tabligh. Sama dengan tabligh. Menyampaikan. Bagi kita juga menyampaikan. Kita juga menyampaikan. Bezanya, kita menyampaikan tu hukum syarak. Wajib kita menyampaikan jika kita mampu. Maka kita menyampaikan ilmu-ilmu tu, hukum kita menyampaikan ilmu tu adalah wajib. Wajib apa? Wajib syarak. Kadang-kadang wajib tu, fardu kifayah. Kadang-kadang fardu ain. Kadang-kadang fardu kifayah, kadang-kadang fardu ain. Jadi kita menyampaikan wajib syarak ataupun hukum syarak, kita menyampaikan. Maksudnya, kalau perkara tu perkara wajib, kita sampaikan, kita dapat pahala wajib. Kita tak sampaikan, kita akan berdosa. Itu maksud hukum syarak bagi kita untuk menyampaikan. Bagi Rasul, dia bukan wajib syarak, dia wajib akal. Dengan maksud, mustahil Nabi tak menyampaikan. Mustahil Nabi menyembunyikan. Sorok. Apa yang disuruh sampai, Nabi sorok. Mustahil. Mustahil tu maksudnya tak masuk akal. Tak boleh terima akal, Nabi sorok. Kita menyampaikan juga. Kita cikgu, kita menyampaikan juga. Kita ustazah, kita menyampaikan juga. Tapi menyampaikan kita itu bukan wajib akal.
Bukan hukum menyampaikan kita tu macam Nabi. Tidak. Tak. Tak sama. Kita kalau menyampaikan dapat pahala, kalau sorok berdosa. Dia panggil hukum syarak. Nabi dihukumkan kepada hukum akal. Dengan maksud, tabligh tu hukum akal dengan maksud, mesti Nabi kena sampaikan. Mustahil menyembunyikan. Kita tak mustahil menyembunyikan. Kita boleh sembunyi, kita boleh sorok ilmu, kita boleh sampaikan ilmu. Kemudian kita mengambil keputusan untuk menyampaikan ilmu. Dalam keadaan kita boleh saja nak menyembunyikan ilmu. Oleh kerana ilmu yang kita nak sampaikan ilmu yang kita nak sampaikan itu wajib, maka kita menyampaikanlah juga sebab kita takut berdosa. Maka kita menyampaikan tadi itu adalah hukum syarak. Kita boleh, tak mustahil kita menyembunyikan, tak sampaikan, tak mustahil. Tapi kita tetap juga menyampaikan. Rasul tidak begitu. Rasul mustahil menyembunyikan. Wajib akal menyampaikan. Wajib akal, dan boleh kita kata wajib syarak pun boleh. Tapi bukan wajib syarak dengan maksud boleh je Nabi nak sembunyi, boleh je Nabi nak sampaikan, tapi Nabi sampaikan. Bukan maksud tu. Wajib syarak dengan maksud dalam Quran ada mengatakan Nabi menyampaikan. Maka jika Nabi menyampaikan, dapat pahala. Dalam keadaan Nabi tak ada pilihan, tak ada option untuk menyembunyikan. Nabi menyampaikan, dapat pahala. Dia panggil syarak jugalah, wajib syarak jugalah. Kerana ada dalam Quran. Maka wajib syarak juga Nabi menyampaikan, iaitu dapat pahala. Tapi Nabi menyampaikan dalam masa yang sama, syarak, wajib syarak tadi, dalam masa yang sama wajib akal. Dengan maksud, wajib Nabi menyampaikan, tak ada pilihan untuk tidak menyampaikan. Malah mustahil akal Nabi tidak menyampaikan. Mustahil akal Nabi menyembunyikan. Itu beza kita. Bila-bila masa kita boleh sembunyikan. Bila-bila masa kita boleh sembunyikan ilmu. Apa yang sepatut sampaikan, kita sembunyikan. Bila-bila masa. Tapi kita tak sembunyi, kita tetap cakap juga. Tapi kita boleh untuk sembunyikan. Rasul tidak. Mustahil menyembunyikan. Wajib. Kalau nak kata wajib akal Nabi menyampaikan pun, boleh kita kata wajib akal aridi pun boleh juga. Dengan maksud, dalam Quran menerangkan bahawasanya Nabi ini menyampaikan liya'lama'an qad ablaghu risalatihim. Dalam Quran Allah sendiri kata Nabi itu menyampaikan. Maka bila Allah kata Nabi itu menyampaikan, maka Nabi itu mesti menyampaikan. Mustahil aridi. Mustahil akal aridi. Nabi menyembunyikan. Kenapa pula mustahil akal? Sebab dah Allah kata Nabi menyampaikan. Kalau Nabi tak menyampaikan, maka salahlah Allah. Bila salahlah Allah, itu adalah sifat-sifat, itu adalah bukan sifat-sifat kesempurnaan. Maka kalaulah Nabi tidak menyampaikan, maksudnya apa yang Allah kata, apa yang Allah kehendak, apa yang Allah takdirkan tak berlaku sebab Nabi sorok. Sedangkan Allah kata dan Allah kehendak dan Allah tentukan Nabi menyampaikan. Tiba-tiba Nabi tak menyampaikan juga, maka lemahlah Allah kerana apa yang Allah tentukan tak terjadi. Maka rosaklah sifat ketuhanan. Mustahil rosak sifat ketuhanan kerana dia namakan Tuhan, dia mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Maka secara automatik Nabi wajib menyampaikan. Wajib apa? Wajib akal. Mustahil akal. Mustahil wajib akal apa? Wajib akal aridi. Wajib akal yang datang. Wajib mendatang. Boleh kata gitu pun boleh juga. Dan kata wajib syarak pun boleh juga Nabi menyampaikan, tapi dengan maksud Nabi menyampaikan tu dapat pahala. Bukan Nabi menyampaikan pun boleh, tak menyampaikan pun boleh. Nabi menyampaikan sebab Nabi tu Nabi, dia menyampaikanlah. Dalam keadaan dia mampu aja untuk tidak menyampaikan. Tidak. Mustahil Nabi tidak menyampaikan. Mustahil Nabi menyembunyikan apa yang disuruh untuk sampai. Sebenarnya tu sama je. Dah ulang daripada Siddiq, Amanah, Tabligh, lepas ni Fatanah pun sama je. Okey? Dan cara menyampaikan tu pula dengan cara apa? Nabi menyampaikan tu dengan cara apa? Nabi menyampaikan dengan cara mengajar dan talaki. Bukan dengan cara membaca. Bukan dengan cara membaca, cara sampaikan tu. Tapi dengan cara mengajar, belajar dan talaki.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Nabi Adam pun fatalaqa, talaki. Nabi Adam pun belajar. Jadi cara untuk menyampaikan dan menerima apa yang disampaikan tadi adalah dengan cara belajar, mengajar dan belajar. Proses belajar dan mengajar. Ataupun proses talaqi. Bukan dengan membaca semata-mata. Sebab tu ramai yang salah anggap. Wahyu yang pertama dia kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang betul. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah wahyu yang pertama. Iqra', bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jibril pun suruh Nabi baca. Iqra', Iqra'. Maka kita kena banyakkan membaca. No. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah suruhan bertalaki. Suruhan belajar. Bukan suruhan membaca. Walaupun Iqra'. Iqra' tu dengan maksud membaca. Tapi murad yang dikendaki bukannya membaca. Membaca menambah maklumat. Bukan menambah ilmu. Dia menambah maklumat. Maklumat tak sampai tahap ilmu. Sikit lagi. Dia duduk bawah sikit. Martabat kedua, maklumat ni. Atas daripada maklumat tu bawa ilmu. Atas pada maklumat tu bawa ilmu. Jadi, membaca belum sampai tahap ilmu. Membaca jambatan ilmu. No. Tak sampai. Membaca jambatan maklumat. Yes. Maklumat-maklumat ni ilmu lah. Yalah. Tapi tak sampai tahap ilmu haqqul yakin. Tak sampai ilmu sungguh. Dia boleh maklumat pun boleh kata ilmu juga. Sebab maklumat ni pun berasal daripada ilmu juga. Ain lam mim. Ain lam mim. Letak ta marbutah, letak mim kat depan. Ain lam mim. Ilm. Ilmu lah. Mim kat depan tambah. Mim kat depan. Dan tambah ta marbutah kat belakang. Jadi maklumat. Jadi ilmu-ilmu ni. Yang kita kata ilmu tu. Maklumat lah. Cuma. Tak sampai ilmu sungguh. Ilmu jazam tak sampai. Sekadar ilmu gitu-gitu. Maka dia duduk bawah sikit. Tahap dia adalah tahap maklumat. Bukan tahap ilmu. Walaupun nak kata ilmu pun boleh. Tapi tahap dia bawah sikit. Yang kita nak ilmu. Bukan maklumat. Maklumat pun nak juga. Maklumat tu akan membantu ilmu nanti. Banyak maklumat. Maka ilmu tadi mantap. Kemah. Tak banyak maklumat. Ilmu tu. Ilmu ada. Dia sekadar untuk guna diri dia je. Dia tak apa-apa kemas. Tapi okey juga. Walaupun tak ada maklumat. Itu perbezaan di antara ilmu dengan maklumat. Jadi membaca tu jambatan maklumat. Tak sampai tahap ilmu. Daripada bacaan tu perlu cek balik dengan guru. Baru dia jadi ilmu. Dia tak boleh baca aja. Ramai orang yang baca sesat. Ramai. Walaupun baca Quran sekalipun. Ramai yang baca Quran tapi sesat. Kenapa? Dia ambil daripada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq lah. Jibril kata membacalah. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya, Jibril sedang menyampaikan. Jibril sedang menyampaikan kepada Nabi. Tabligh. Dan Jibril kata Iqra', baca. Maka kita kena banyakkan membaca. Untuk dapat maklumat, yes. Bacalah banyak-banyak untuk dapat maklumat. Tapi untuk dapat ilmu, mesti kena ada guru. Belajar tanpa guru hanya dapat maklumat. Betul. Cuba bagi budak baca buku matematik. Dia ada maklumat macam-macam. Formula tu, formula ni. Tapi dia tak boleh buat. Dia tak cukup ilmu. Tapi maklumat ada. Ada guru je, pam. Oleh kerana dia banyak maklumat, laju je dia boleh dapat ilmu tadi. Dengan banyak maklumat, ilmunya mantap. Dengan tak ada maklumat, ilmu tetap boleh juga berdiri. Cuma tak mantap lah, tapi boleh berdiri. Tapi kalau ada maklumat saja tak ada ilmu, maka maklumat tu boleh menyesatkan. Itu beza ilmu dengan maklumat. Walaupun maklumat itu berasal daripada perkataan ilmu juga sebenarnya. Jadi bila Jibril menyampaikan kepada Nabi dengan cara Iqra', maka kita kata banyakkan membaca. Sebab Jibril pun suruh nak menyampaikan, nak tabligh kepada Nabi. Jibril suruh Iqra'. Iqra' maksudnya membaca. No. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok cerita ni.
Kita tengok cerita ni. Jibril kata, Iqra. Iqra. Peluk Nabi. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tak reti membaca. Aku tak tahu membaca. Kata Nabi. Jibril tahu Nabi tak tahu membaca. Kenapa suruh baca juga? Maknanya Iqra tu bukan maksud baca buku. Bukan. Jibril kata lagi, Iqra. Nabi jawab, ma ana biqari'in. Aku tak tahu membaca. Jibril tahulah Nabi tak membaca. Kemudian peluk 3 kali. Iqra. Nabi kata, ma ana biqari'in. Aku tak reti baca, aku tak tahu membaca. Maka Jibril pun buat apa? Bertalaki dengan Nabi dengan maksud Jibril aja, Nabi ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun ikut. Itulah talaki. Mesti kan ada guru. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi ikut. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi ikut. Itulah talaki. Ada guru, ada murid belajar. Bukannya Jibril kata Iqra, peluk. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Nabi Jibril peluk lagi, Iqra ma ana biqari'in. Peluk ma ana biqari'in. Lepas tu Jibril pun bagi. Nah, Nabi pun baca. Mana ada gitu? Bila Nabi tak reti kata aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Jibril pun ajar Nabi, ajar dengan cara talaki. Jibril menyampaikan Nabi dengan cara talaki, dengan cara belajar dan mengajar. Bukan dengan cara baca. Walaupun disebut Iqra. Sebab antara maksud Iqra adalah belajar. Bukannya membaca. Iqra banyak maksud. Kerana apa? Kalau salah faham, dengan membaca buku semata-mata, dengan membaca bacaan semata-mata, maklumat dapat, maka dengan maklumat tadi dia boleh menyesatkan. Malah kalau baca Quran hadis sendiri sekalipun boleh jadi sesat apabila dihurai oleh orang yang tak berilmu. Kata baca boleh, bacalah Quran tu. Bukan baca Quran tu, baca terjemahan tu. Bacalah. Baca, hurai. Cuba tengok sekali, tengok macam mana. Kan banyakkan membaca, banyakkan baca Quran. Dia khatam baca Quran. Bukan baca Quran tu baca terjemahan dia. Boleh faham? Kalau boleh faham pun, faham tu garanti sesat. Quran takkan menyesatkan pun. Bukan Quran menyesatkan. Orang yang baca tadi tu. Kerana nak dapat ilmu, bukan dengan cara membaca. Membaca nak dapat maklumat bagi menguatkan ilmu. Ilmu nak tak nak, mesti talaki. Malah Nabi Adam pun talaki. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat. Allah hajar satu-satu dekat Nabi. Jadi, kalaulah membaca tu, ada Quran sekalipun, ada hadis sekalipun, dihurai oleh orang yang salah, maka salahlah huraiannya. Dapat guru, maka huraian betul ataupun salah bergantung kepada guru. Kalau guru tu benar, benarlah huraian tu. Kalau guru salah, salahlah huraian tu walaupun Quran hadis sekalipun. Ajaran-ajaran sesat yang berlegar berpuluh-puluh malah beratus-ratus, semuanya mengambil isinya daripada Quran. Tapi bila hurai, guru yang salah, guru yang sesat, maka murid pun jadi sesat walaupun baca Quran. Banyak dah berlaku. Yang berlaku yang kata Nabi Musa yang pergi Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi. Abdihi itu adalah Nabi Musa. Ada. Rasul Melayu tu. Diturunkan Yasin tu dekat dia. Dia kata, ada. Baca Quran tu. Baca Quran. Kalau guru Syiah, walaupun baca Quran, anak murid jadi Syiah. Kalau guru Mu'tazilah, baca Quran ni. Ambil daripada Quran hadis. Anak murid jadi Mu'tazilah. Walaupun baca Sahih Bukhari Muslim sekalipun. Anak murid, salahlah dengan guru yang salah. Kalau guru liberal, anak murid pun jadi liberal. Walaupun baca Quran. Itu yang syarah tak wajib pakai tudung. Dalam Quran tak ada suruh pakai tudung. Allah.
Ghaddul basar tu berlambak ayat surah An-Nur dalam tu. Tentang melabuhkan tudung sehingga bawah dada dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata tak ada pun. Macam mana dia kata? Jangan duk sibuk pasal orang punya rambut. Mana ada Islam tak suruh tutup rambut pun. Tak suruh pakai tudung pun. Macam mana boleh jadi gitu? Itu educated tinggi tu. Bukan calang-calang. Silap-silap. Lawyer kena saman ni cakapnya ni. Jadi, kalaulah guru liberal, murid pun jadi, walaupun baca Quran. Walaupun baca Quran. Jadi, maksud menyampaikan tu, Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan cara talaqi. Dengan cara mengajar dan belajar. Ada proses-proses pembelajaran tu bukan dengan cara membaca. Itulah sifat tabligh. Itulah yang dimaksudkan dengan menyampaikan. Okey. Lawannya kitman. Lawannya kitman. Menyembunyikan. Iaitu mustahil. Mustahil Nabi menyembunyikan. Mustahil akal Nabi menyembunyikan. Kita tak mustahil akal. Kita tak mustahil. Kita boleh menyembunyikan. Walaupun kita tak menyembunyikan, tapi tak mustahil kita menyembunyikan. Tok guru silat, banyak sembunyi buah-buah. Buah sepelek. Buah yang penting-penting, dia tak ajar ke anak murid dia. Silat-silat anak murid nanti macam mana? Lawan token nanti nak lawan balik tok guru dia. Tok guru dia buat keluar buah, baru kalah. Tak boleh bagi semua. Kalau tunjuk semua, kena lipat dengan anak murid. Sungguh. Jadi simpan. Maknanya, manusia ni, dia tak, bukan manusia, kita ni, tak mustahil untuk menyembunyikan. Tak mustahil. Tapi Rasul mustahil. Mustahil dengan maksud, mustahil akal. Tak masuk akal Nabi menyembunyikan. Kita masuk akal menyembunyikan. Cuma kita tidak menyembunyikan aja. Kita tetap menyampaikan benda yang benar. Kita tetap sampaikan. Kita tetap sampaikan perkara yang benar. Kita tidak menyembunyikan. Dalam keadaan tidak mustahil kita menyembunyikan. Rasul tidak begitu. Rasul menyampaikan, wajib akal menyampaikan, malah mustahil akal Rasul itu menyembunyikan. Tengok dalil akal. Dalil aklinya, dalil akal. Tengok. Iaitu jika tiada menyampaikan, kalau Rasul tu sembunyi, sorok apa yang dia terima wahyu, dia sorok. Niscaya lazim ia menyembunyikan yang demikian. Maka jadilah Rasul tadi menyembunyikan. Bila tidak menyampaikan, bermaksud automatik menyembunyikan. Sorok. Sorok ilmu. Sorok apa wahyu yang disuruh sampai, Nabi sorok. Kalau Nabi tidak menyampaikan, bermakna secara automatik Nabi menyembunyikan. Lazim pula kita suruh mengikut menyembunyikan. Secara automatik, kita ni menjadi sunnah sorok ilmu. Kita ni menjadi sunnah untuk jangan sampaikan. Sorok. Jangan sampaikan. Automatik lah. Sebab apa automatik? Kita pun disuruh untuk tak menyampaikan juga. Kerana kita wajib mengikut perkataan dan perbuatan Rasul-Rasul. Kita disuruh oleh Allah untuk ikut Rasul. Kita disuruh oleh Allah untuk ikut Rasul. Tiba-tiba Rasul tidak menyampaikan. Bila Rasul tidak menyampaikan, maknanya Rasul tu sembunyi. Sembunyikan wahyu. Bila Rasul itu sembunyi, maka kita pun jadi sunat. Atau kita juga jadi wajib untuk sembunyikan juga. Sebab Allah suruh kita ikut Rasul. Bila Rasul sembunyikan, kita kena sembunyikan jugalah. Jadi pelik, kita kena menyembunyikan. Maka menyembunyikan itu haram lagi dilaknat Allah Ta'ala. Allah melaknat orang yang sembunyi. Sembunyikan apa yang disuruh sampai. Sepatutnya perkara itu perlu sampaikan, tapi disorok. Maka Allah laknat. Haram lagi dilaknat Allah. Orang yang sembunyikan.
innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dia nak sampai dalam ni, dia nak cerita pasal ni kan. Surah Al-Baqarah ni. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, apa yang telah kami turunkan berupa beberapa bayan, keterangan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma, setelah kami menerangkan, ma bayyannahu linnas, kami terangkan kepada manusia, fil kitab, apa yang ada dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, orang macam tu kena laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan bukan dilaknat oleh Allah aja, dilaknat oleh semua makhluk. Jadi dalam Quran surah Baqarah ayat 159 mengatakan, orang yang menyembunyikan wahyu adalah dilaknat. Orang yang menyembunyikan apa yang perlu disampaikan adalah dilaknat. Quran kata, Allah kata, okay? Jika Rasul itu tidak menyampaikan, sekarang kita nak kata Rasul itu tabligh menyampaikan. Apa dalil akalnya? Dalil akal. Dalil akalnya, jika Rasul itu tidak menyampaikan, bermakna Rasul itu sembunyi wahyu. Bila Rasul itu sembunyi wahyu, kita kena sembunyi juga. Kerana apa kita kena sembunyi juga? Sebab kita umat Nabi. Kenapa pula? Kerana kita disuruh oleh Allah untuk ikut Nabi. Bila Nabi sembunyi, maka kita pun kena sembunyikan ilmu juga. Tapi dalam Quran, Allah kata, siapa yang sembunyikan ilmu, maka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk. Maka kalau ianya dilaknat, sembunyi itu adalah dilaknat. Sembunyi itu tak boleh buat, dilaknat, Allah laknat. Bermakna orang yang menyembunyikan akan dilaknat. Kalau orang yang menyembunyikan akan dilaknat, dalam masa yang sama, kalau orang yang menyembunyikan akan dilaknat, Rasul menyembunyikan, Nabi menyembunyikan, dan Nabi dilaknat. Okey. Kemudian Allah juga kata, ikut Nabi. Apa yang Nabi buat, Allah suruh ikut. Siapa yang percaya pada Allah, kena percaya pada Rasul. Ikut apa Rasul buat. Allah kata. Allah arahkan, Allah perintah suruh ikut Rasul. Dalam masa yang sama, Allah mengatakan, sesiapa yang menyembunyikan akan dilaknat. Ya? Siapa Allah yang sama jugalah. Allah mengatakan siapa yang menyembunyikan akan dilaknat. Menyembunyikan wahyu, menyembunyikan apa yang Allah nak sampaikan, dia sembunyikan, akan dilaknat. Dalam masa yang sama, Allah mengatakan kena ikut Rasul. Kalaulah Rasul itu menyembunyikan, maka kita pun menyembunyikan. Sebab Allah suruh ikut Rasul, maka kita sembunyikanlah juga. Tapi Allah kata, Allah yang sama juga kata, siapa sembunyikan akan dilaknat. Seolah-olah Allah suruh kita buat apa yang kena laknat ke? Macam tu. Mustahil. Sebab Allah melarang kita daripada buat satu perkara yang kena laknat. Maka kita tak bolehlah menyembunyikan. Kalau kita tak boleh menyembunyikan, maknanya kita tak ikut Nabi sebab Nabi menyembunyikan. Kita tak ikut Nabi. Allah suruh ikut Nabi juga. Dia dah berpusing-pusing. Jadi tak kena. Allah suruh ikut Nabi. Nabi menyembunyikan. Maka kita pun ikut Nabi menyembunyikan. Allah kata siapa yang menyembunyikan akan dilaknat. Maka ikut Nabi dapat laknat. Hai. Siapa ikut Nabi dapat laknat. Sedangkan Allah suruh elak daripada laknat. Sekarang ni Allah suruh, seolah-olah Allah suruh buat laknat. Allah suruh buat sesuatu perkara yang dilaknat.
Sebab Allah suruh ikut Nabi. Nabi menyembunyikan. Allah kata siapa menyembunyikan ada laknat. Dan Allah suruh ikut Nabi. Kita pun ikut Nabi. Maka seolah-olah Allah suruh kita buat sesuatu perkara untuk kita dapat laknat tu. Dalam masa yang sama Allah larang kita dia buat perkara yang mendapat laknat Allah. Sekarang ni sebenarnya Allah suruh apa sebenarnya? Maka lemahlah sifat ketuhanan kat situ. Maka mustahil lah. Sambung lagi. Maka mustahil. Maka wajib. Maka Tuhan tiada menyuruh dengan mengerjakan yang haram dan makruh. Lebih-lebih lagi buat haram lah. Tuhan tak suruh buat perkara haram dan makruh. Bila Tuhan tak suruh buat perkara haram dan makruh, maka nak tak nak Rasul itu mesti menyampaikan. Wajib akal Rasul itu menyampaikan. Kerana kalau Rasul tu tak menyampaikan, maka Rasul itu akan dilaknat. Maka Rasul itu akan dilaknat. Kita disuruh untuk buat apa yang Rasul buat, maka kita buat, maka kita kena laknat juga. Dan Allah larang kita daripada buat perkara yang dilaknat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ikut Rasul. Yang mana Rasul itu buat perkara yang dilaknat. Dan Allah suruh ikut Rasul. Maka sekarang ni kita nak buat apa pun tak tahu. Kita nak buat kena laknat. Allah larang buat sesuatu perkara yang kena laknat. Dalam masa yang sama Allah suruh ikut Rasul. Jadi apa punya cerita ni? Maka oleh kerana itu, nyatalah bahawasanya Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Menyampaikan. Kerana mustahil akal Rasul itu tidak menyampaikan. Mustahil akal. Tak masuk akal. Okay. Dia akan kembali kepada Allah nanti. Dia akan kembali kepada lemahnya Allah. Ataupun rosak sifat ketuhanan. Kerana itu mustahil. Rosak sifat ketuhanan mustahil. Bila mustahil rosak sifat ketuhanan, maka nak tak nak Rasul tu memang wajib akal. Mesti bercakap benar. Kalau Rasul tak bercakap benar, rosak sifat Tuhan. Oi, rosak Tuhan apa kena-mengena pula? Kita tak cakap, kita tabligh. Bila Rasul tidak menyampaikan, rosak sifat Tuhan. Apa pula kita tak menyampaikan, tak rosak apa sifat Tuhan? Itu kita. Kita tak menyampaikan, kita menyembunyikan, tak rosak sifat Tuhan. Tuhan tetap sama je, tetap berkuasa. Tetap mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Tapi kalau Rasul menyembunyikan, tak menyampaikan, rosak sifat Tuhan. Iaitu lemahnya Tuhan. Kenapa pula lemah? Kerana Tuhan menyuruh dan Tuhan mencegah dalam masa yang sama. Maka Tuhan macam tu adalah lemah. Kerana dia suruh dua perkara yang bertentangan. Iaitu dia suruh ikut Nabi. Dan dia larang untuk buat perkara yang haram yang dilaknat. Rasul pula tiba-tiba buat perkara yang menyembunyikan. Allah kata siapa sembunyi kena laknat. Allah kata ikut Nabi. Maka kita ikut Nabi. Dan Allah kata jangan buat perkara yang menyebabkan kau dilaknat. Tapi Allah kata kena ikut Nabi. Sedangkan Nabi itu buat perkara yang dilaknat. Maka tak masuk akal. Tak masuk akal. Itu dia panggil mustahil akal. Mustahil akal. Kerana dia akan merosakkan sifat ketuhanan. Okey. Soalannya maka, adakah Rasul tabligh? Ya, Rasul menyampaikan. Apa bukti akal? Apa bukti lagi Rasul tu menyampaikan? Bukti lain pula. Senang aja. Yang tadi dalil akal. Ini apa bukti yang kita dapat sekarang? Sekarang kita boleh tengok bukti. Tahu tak? Sekarang juga kita boleh tengok bukti bahawasanya Rasul itu tabligh. Sekarang juga, sekarang. Boleh dapat tahu Rasul tu, bukti. Apa bukti? Kalau orang tanya kan. Apa bukti Rasul itu menyampaikan? Sila jawab. Penat lah Tadi dah lah kuliah maghrib habis lambat. 9 lebih sejam 15 minit. Jeng sungguh surau tu. Balik-balik tak sempat apa, setting terus sambung lagi. Tak sempat nak menapah. Cuba jawab sikit. Apa bukti? Bukti dalil akal kita dah cerita tadi. Hujah akal dah cerita tadi. Ni bukti yang kita dapat tengok sekarang. Rasul itu tabligh. Apa bukti dia? Sila jawab. Apa bukti dia? Apa bukti yang dapat dilihat sekarang?
Rasul itu tabligh, menyampaikan. Yes. Jawapan yang tepat. Jawapan dia. Jawapan yang paling mudah lah. Kita buat perbandingan. Orang, bukan kita lah, orang lain. Ramai. Yang belajar tak habis-habis dari muda sampai ketua belajar. Tak habis-habis. Mati duduk balik pun tak habis-habis. Ini membuktikan, apa yang kita belajar tu daripada Nabi lah. Ini membuktikan Nabi dan Rasul menyampaikan semuanya. Kerana kalau Rasul tidak menyampaikan, takkan dah belajar lama-lama pun tak habis-habis lagi. Patutnya habis dah lah. Habis belajar dah. Tak ada benda dah. Nabi tak habis dah. Apa yang Nabi? Buktinya kita belajar tak habis-habis. Belajar tak habis-habis inilah bukti Nabi menyampaikan. Kalau Nabi ada yang sorok, patutnya belajar habis dah. Habis ilmu dah, habis dah. Tak ada benda dah nak ajar. Tak ada benda dah nak belajar sebab dah habis dah. Bukti Nabi menyampaikan, kita belajar tak habis-habis. Bila kita belajar, apa yang Nabi sampaikan lah. Okey, habis dah. Dan lagi jika Rasul itu menyembunyikan, ni dalil akal lagi. Dan lagi jika Rasul itu menyembunyikan, Rasul itu tidak menyampaikanlah, sembunyi. Niscaya lazim satu cacat yang besar. Maka dia menjadi satu kekurangan yang besar. Oleh sebab tiap-tiap orang yang kurang pengetahuan di dalam syariat, sebab tidak disampaikan itu, niscaya ada baginya peluang untuk berdalih di akhirat kelak. Kalaulah ada yang Nabi tak sampaikan, dia satu cacat lah, jadi satu kecacatan. Satu kekurangan, kurang pengetahuan lah. Sebab ada Nabi sorok. Bila ada Nabi sorok, maka adalah yang kita tak tahu. Macam ni kita boleh tahu kalau Nabi sorok? Nabi tak sorok semua, Nabi sorok sikit. Tapi adalah yang Nabi sorok. Maka bila ada yang Nabi sorok, maka kita tak tahu habis lah. Okay. Kita tak tahu habis. Bila kita tak tahu habis, dia memberi peluang kepada kita untuk berdalih dekat akhirat nanti. Kita boleh jawab dekat mahkamah Allah nanti. Kita boleh kata macam ni, ya Allah, ampunkan aku, kerana yang ini aku tak tahu. Sebab Nabi sorok. Nabi tak ajar. Bila Nabi tak ajar, menyebabkan aku tak tahu. Maka jangan kau hukum aku kerana aku tak tahu, bukan sebab aku tak belajar. Aku tak tahu sebab Nabi yang sorok. Bila macam tu sebab Nabi sorok, aku tak tahulah. Jadi kau jangan hukum aku. Maka kita ada alasan untuk berdalih di akhirat kelak. Sedangkan Allah sendiri kata waktu akhirat nanti kita tak ada alasan untuk berdalih. Bila Allah kata di akhirat nanti kamu tidak akan ada alasan untuk berdalih, tiba-tiba Rasul tu tak menyampaikan, menyebabkan kita tak tahu, menyebabkan kita ada alasan. Allah kata kamu tak akan ada alasan untuk berdalih. Tiba-tiba kita ada alasan juga untuk berdalih. Kerana Rasul tak menyampaikan. Maka salahlah Allah kata. Lemahlah Allah. Allah tak tahu ke? Rosak sifat ilmu Allah. Kerana Allah kata, kamu takkan ada alasan untuk berdalih. Di akhirat nanti. Tiba-tiba kita ada alasan juga untuk berdalih. Alasan yang kita dapat daripada Rasul tidak menyampaikan. Maka rosak sifat ketuhanan. Tak jadi Tuhan dalam macam tu, rosak. Tak layak dipanggil Tuhan. Sebab rosak sifat ketuhanan. Tuhan tak tahu pula. Maka mustahil rosak sifat ketuhanan. Maka nyatalah memang kita takkan ada alasan untuk berdalih di akhirat nanti. Kalau kita tak ada alasan untuk berdalih, maka itu membuktikan Rasul itu menyampaikan habis. Dia ke situ. Kat mana yang katanya Allah yang bagi tahu bahawasanya kita tak ada alasan untuk berdalih? Maka ini telah ditetapkan Tuhan dengan firman-Nya. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Artinya, sekalian rasul-rasul ini kita utuskan, Allah utuskan kepada manusia. Hal keadaannya mengalu-alukan, menceritakan dengan kisah-kisah syurga kepada mereka yang percaya.
Rasul ni dia akan sampaikan kisah-kisah pada orang yang percaya, orang yang beriman. Dan menakut-nakutkan ancaman dengan kisah neraka kepada mereka yang tidak percaya. Mereka yang tidak beriman, maka ada ancaman neraka. Mereka yang beriman, ada kisah-kisah syurga. Kenapa? Kenapa Allah kata dia utuskan manusia, utuskan Rasul untuk manusia ni? Nak menceritakan tadi itulah. Tentang ancaman-ancaman dan tentang kisah-kisah. Ialah supaya tidak ada lagi manusia. Tujuan Allah hantar Rasul supaya tak ada lagi manusia itu, kemudian tak ada manusia setelah daripada kita Allah utuskan Rasul-Rasul satu dalih kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu dalih pun. Allah hantar Rasul tujuannya adalah untuk menyampaikan dan memberi ancaman. Kenapa Allah utuskan Rasul? Supaya orang yang disampaikan nanti tak boleh berdalih lagi. Tak boleh nak kata apa lagi pada Allah. Tak boleh kata apa. Tak boleh berdalih. Sebab tu tujuan Rasul diutuskan. Apabila Rasul diutuskan dan Rasul itu tidak menyampaikan, maka kita manusia ada dalih. Boleh berdalih. Sedangkan Allah hantar Rasul untuk supaya kita tak ada dalih dah nanti dekat akhirat. Tiba-tiba Allah utus Rasul juga. Tapi tiba-tiba Rasul tu tak menyampaikan. Menyebabkan kita ada dalih. Maka rosaklah sifat ilmu Allah, rosak lagi. Sifat iradah Allah pun rosak. Iaitu Allah yang bersifat iradah menentukan, Allah tentukan tiba tak jadi. Sebab Allah tentukan supaya makhluk-makhluk ni semua tak ada dalih. Tiba-tiba ada dalih juga. Kenapa ada dalih? Sebab Rasul tak menyampaikan. Bila Rasul tak menyampaikan, ada yang tak tahu. Bila ada tak tahu, maka umatnya semua tak tahu. Bila umat semua tak tahu, nanti dia boleh buat dalih. Bila dia boleh buat dalih, sedangkan Allah sendiri menentukan nanti tak ada dalih, maka rosak sifat ketuhanan. Rosak sifat ketuhanan. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah buat, tak jadi. Sebab Allah buat Rasul supaya tak ada dalih. Tiba-tiba dalih ada juga. Boleh pula bagi dalih. Sebab Rasul itu tidak menyampaikan. Maka rosak. Bila rosak sifat ketuhanan, maka hukumnya mustahil. Maka Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Tak ada sifat kecelaan walaupun sedikit. Maka nyata daripada itu, kita memang tak ada dalih nanti. Tak boleh buat dalih. Bila kita tak boleh buat dalih, bermakna Rasul menyampaikan semua. Kalau Rasul tak menyampaikan semua, kita boleh dalih lagi. Maka itu membuktikan Rasul menyampaikan semua. Tabligh. Dia kata apa? Ya Tuhanku, mengapalah sebab Tuhanku lebih dahulu. Ya Tuhan, ya Allah, kenapalah engkau tak utuskan dahulu kepada kami Rasul-Rasul mengajar akan kami supaya kami boleh dapat tahu. Kita boleh memberi dalih dekat Allah nanti. Kenapa kau tak utuskan Rasul yang memberitahu kami? Kami dah buat salah dah sekarang ni. Kami tak tahu. Kenapa engkau tak utuskan Rasul untuk bagi tahu? Sedangkan Allah utuskan Rasul. Cuma Rasul tu sembunyi. Tiba-tiba bila Rasul sembunyi, ada dalih. Ada dalih. Sedangkan Allah kata manusia tak boleh ada dalih pada waktu itu. Maka mustahil akal. Kerana kalau Rasul itu menyembunyikan, bermakna tidak tabligh. Menyembunyikan bermakna ada yang kita tak tahu. Bila ada yang kita tak tahu, bila Allah tanya nanti, kita boleh berdalih. Dan Allah kata, Allah yang bersifat ilmu mengatakan, nanti di akhirat manusia takkan boleh berdalih. Tiba-tiba boleh juga dalih. Maka rosak sifat ilmu Allah, Allah jahil lah jadi. Allah jahil hukumnya mustahil. Bila mustahil Allah jahil, maka kita memang tak boleh buat dalih. Bila kita memang tak boleh buat dalih, dah nanti bermakna Nabi itu mesti menyampaikan. Wajib akal menyampaikan semua. Okay. Dalil naqlinya iaitu dalil Quran pula. Banyaknya dari Quran dia bagi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, wajiblah engkau sampaikan kepada manusia segala perkara yang diturunkan kepada engkau. Surah Al-Maidah ayat 67. Mesti engkau kena sampaikan semua kepada Tuhan engkau dengan tidak memilih orang, sama ada mereka suka atau mereka benci, tetap kena bagi tahu juga.
Dan jika engkau tidak berbuat demikian, itu jadilah keadaan engkau itu tidak menyampaikan suatu daripada suruhannya. Dan Allah dan Tuhan itu memelihara engkau daripada mereka yang kafir. Okey, tengok. Uh, ayat yang hujung tu. Sesungguhnya adalah Tuhan itu Allah memelihara, menjadikan engkau Rasul daripada mereka yang kafir. Allah memelihara, Allah takkan jadi Rasul tu kafir. Kafir itu maksud buat salah lah. Buat salah. Rasul tu menyembunyikan. Itu antara perkara yang maksiat. Wallahu ya'simuka. Ya'simuka. Uh, Allah memelihara uh, Allah memelihara minan nas. Allah memelihara Rasul daripada mereka yang kafir. Jangan takut. Apa? Jangan takut. Sampaikan aja kepada orang kafir. Allah memelihara kamu. Jadi, di sini Allah mengatakan, wahai Rasul, wajiblah engkau sampaikan kepada manusia segala perkara yang diturunkan kepada engkau. Mesti kena sampaikan kerana Allah suruh. Allah melantik Rasul tu menjadi pesuruh dia dan Allah suruh. Jika Rasul tidak menyampaikan, rosak lagi sifat ilmu Allah kerana Allah tak pesuruh Allah sendiri dah berpaling tadah macam tu kot. Maka rosak. Maka wajib akal bila Allah melantik seseorang, maka Allah melantik, bila Allah yang lantik, maka pastinya lantikan Allah itu sempurna. Kerana kalau orang yang dilantik itu tidak buat pekerja, maka bermakna bos dia pun lemah juga. Lemah juga. Maka bila Allah melantik, pasti yang sempurna. Dalil naqli itu. Wallahu alam. Cukup dulu. Kita masuk fatanah. Tabligh dah selesai. Fatanah akan datang. InsyaAllah. Nabi bersifat fatanah, cerdik. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan kalau tak ada apa-apa. Tangguh dulu. Mudah-mudahan dapat kepahaman. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Rakaman ni, risalah tauhid ni, rakaman risalah tauhid ni ada daripada awal, siri pertama. Ini dah siri ke-64. 64 dah. Ada dalam YouTube, boleh cari. Saya pertama sampai 64. InsyaAllah kita akan khatamkan. Apa sebut tadi? Daurah nanti guna kitab ni salah satu daripada kitab ni. Ada juga saya akan ambil daripada kitab yang lain. Tapi qada dan qadar ada pada muka surat sikit. Muka surat 135 tu sikit. Dan ada perbahasan qada dan qadar dekat depan tu sikit. Dan ada perbahasan Jabariyah, Qadariyah sikit. Dan ambil daripada kitab lain tu sikit. Ambil sebab berkaitan dengan qada dan qadar aja. Tapi kitab ni lah dia punya sumber yang besarnya. Yang lain-lain tu. Jadi siapa nak join ni, saya rasa dah penuh kan. Tak boleh join dah kan. Daurah kita dah penuh dah. Walaupun lagi bulan 9 ni. Bulan 1 buat rancangan untuk bulan 9. Habis dah. Dah penuh dah kan. Tak boleh lah saya nak buat ni. Nak buat apa? Nak iklan. Dah penuh lah pula. Tak sempat nak iklan banyak. 2-3 kali je dah penuh dah. Hebat. Penuh dah. Okey, tak apalah. Tak jadilah. Baik. Tangguh dulu. Kita tangguh. Kita minggu hadapan. Kita sudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallah wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.